Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini sampai kepada perhatian saya sebuah lagi video Ustaz Muhaizat yang setelah saya menontonnya, ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya tekankan bersama tuan-tuan dan puan-puan? Sebab ada yang bertanya kepada saya, apa guna buat video-video reaction, video-video ulasan ke atas kuliah ataupun video Ustaz Muhaizat. Padahal Ustaz Muhaizat tak pay attention pun kat kau ni siapa dia nak dengar. Okay? Jadi saya nak tekankan, bila saya membuat video ulasan atau reaction, prioriti utama saya ialah membetulkan kefahaman para pendengar, para penonton, masyarakat kita, umat Islam kita tentang apa yang saya pandang sebagai ada perkara-perkara yang perlu di-highlight, perlu ditekankan. Itu prioriti saya. Sebab memanglah Ustaz Muhaizat, Ustaz hebat, siapalah dia nak dengar saya yang bercakap kan? Jadi tujuan saya ialah memberi penerangan. Jadi kita kata ada balance. Ustaz Muhaizat telah berkata begini, saya berkata begini, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar, menganalisa dan menyemak. Tak setuju dengan apa saya cakap? Tak mengapa. Okey, yang penting kita banding dalil dengan dalil, hujah dengan hujah. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa masih ada lagi yang bertanya, kenapa tak tegur secara peribadi Ustaz Muhaizat? Kan elok cara begitu, kenapa nak buat video publik? Okey. Jadi yang pertamanya, saya telah jelaskan sebelum ini, sesuatu kesalahan yang dilakukan secara umum, secara publik, pembetulannya juga secara publik. Kalau saya buat video ini, atau mana-mana video saya yang lain, di dalamnya tuan-tuan dan puan-puan lihat ada kesalahan, lalu hendak menegur, hendak membuat video secara publik, mengkritik kesalahan itu, saya mengalu-alukannya. Sebab video saya ini pun publik, jadi saya menjangkakan jika ada kesilapan, jika ada kesalahan pada diri saya, pembetulan itu juga akan dilakukan secara publik. Adapun teguran secara peribadi, satu perkara yang menarik baru-baru ini, Ustaz Faiz ataupun PU Faiz, beliau juga telah membuat satu video di mana dalam video itu beliau menerangkan bahawa beliau telah pun menegur Ustaz Muhaizat secara peribadi, secara WhatsApp. Satu kesalahan Ustaz Muhaizat tentang keutamaan ataupun fadilat solat sunat tasbih. Tetapi pembetulan itu tak silap saya seperti tidak diberi perhatian sewajarnya oleh Ustaz Muhaizat. Maka PU Faiz ataupun Ustaz Faiz membuat satu video yang publik untuk menerangkan tentang kesalahan itu. Video yang saya masukkan itu ada saya bagi di bahagian description di bawah video saya ini. Di bahagian description, mana description itu? Okey, sila exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar description di mana di situ ada saya bagi pautan-pautan bagi ataupun link-link kepada apa yang saya masukkan dalam video ini ya. Exit video ini, tap pada tajuk dan boleh lihat di sana. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya. Ini mukadimah ni, mukadimah. Yang ketiga, reaction atau ulasan saya ini saya buat secara ilmiah. Dalil, hujah, dan saya menahan diri daripada perkataan-perkataan yang tidak baik ke apa. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, yang nak bagi komen, sila bagi komen. Ruangan komen terbuka kepada publik juga, tapi ayo kita menjadi orang-orang yang dewasa, orang Muslim yang berakhlak, yang juga memberi komen berdasarkan akhlak, berdasarkan kedewasaan. Setuju silakan, tak setuju pun tak apa, bagi dalil anda, bagi hujah anda. Jangan maki hamun, jangan melampaui batas dalam mengkritik. Sebab kalau kita tengok video-video Ustaz Muhaizat, beliau tidak pun menggunakan perkataan yang kasar, kritikan yang kasar. Beliau menyampaikan pandangan beliau. Jadi saya pun menyampaikan pandangan saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh analisa, boleh lihat, boleh tonton. Sila beri komen, tapi berilah komen dengan akhlak seorang Muslim. Bukan sebagai tak tahu nak sebut. Sebab kadang-kadang dalam ruang komen tu sendiri baca, sendiri pun terkejut juga. Ini Muslim ke yang bagi komen? Okey, alright. Itu mukadimahnya. Baik, kita masuk kepada tajuk video yang saya ingin komen, iaitu ada seseorang yang bertanya kepada Ustaz Muhaizat tentang ijazah amalan supaya
anak menjadi seorang anak yang soleh. Okay, video asal Ustaz Muhaizat itu ada juga saya bagi di bahagian description di bawah. Jadi, pertamanya Ustaz Muhaizat memberi beberapa petua. Petua pertama ialah membaca Ya Rashid, Ya Rashid, Ya Rashid sambil memegang pada dahi baby ataupun anak sebanyak 41 kali. Okey, itu petua yang pertama. Jadi, saya nak ulas petua yang pertama dahulu ya. Pertama sekali, sekadar yang saya cari-cari, sekadar yang saya kaji, sekadar yang saya tahu, Ar-Rashid itu bukan salah satu nama Allah. Ia memang masyhur di Malaysia sebagai salah satu nama Allah. Tetapi apabila saya mengkaji, ia bukanlah salah satu nama Allah. Tetapi mungkin kajian saya ni yang tak menyeluruh. Mungkin kajian saya ni yang tak tepat. Jadi boleh ke saya bagi homework kepada tuan-tuan dan puan-puan, cuba kaji Ya Rashid tu salah satu nama Allah atau tidak. Sebab Ya Rashid memang famous, masyhur di Malaysia sebagai salah satu nama Allah. Tetapi apakah Ar-Rashid itu disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih sebagai salah satu nama Allah? Sebab dalam tauhid asma wa sifat, dalam rangka kita mentauhidkan Allah, kita tidak boleh semudah-mudahnya berkata ini nama Allah, ini sifat Allah. Okay? Tetapi hanya Allah yang boleh berkata ini namanya, ini sifatnya. Memang Ar-Rashid itu memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi bimbingan. Memang Allah SWT memberi bimbingan. Memang Allah SWT memberi hidayah, petunjuk. Tapi apakah Ar-Rashid itu nama Allah? Okay. Dan sebagai kajian tambahan di bahagian link, sekali lagi saya bagi dua pautan, dua rujukan di mana yang menerangkan bahawa Ar-Rashid itu bukanlah salah satu nama Allah. Salah satu rujukan itu ialah daripada Majlis Fatwa Saudi Arabia yang menerangkan bahawa Ar-Rashid bukanlah salah satu nama Allah. Tapi Majlis Fatwa Saudi itu setengah orang tak suka kan? Jadi mungkin ada pandangan daripada Majlis Fatwa negara lain ke yang kalian suka yang mengatakan Ar-Rashid ialah nama Allah beserta dalil-dalilnya. Jangan sekadar ni rujukan ni kata Ar-Rashid nama Allah. Tapi apa dalilnya? Tidak ada. Okey. Jadi yang pertama, yang kedua saya nak tegur, yang saya nak sampaikan ialah, dan ini bukan khusus kepada Ustaz Muhaizat, tetapi sesuatu yang tersebar luas di Malaysia. Sesuatu yang tersebar luas di Malaysia. Sekali lagi saya ulangi, tidak terhad kepada Ustaz Muhaizat, tetapi tersebar luas di Malaysia dan saya sendiri dulu-dulu amalkan. Zaman muda-muda, zaman ini semua hitam lagi, saya sendiri amalkan. Iaitu, satu amalan yang masyhur ialah kita membaca nama-nama Allah dalam bilangan tertentu, atas petua, atas jangkaan, atas keyakinan dengan membaca bilangan tertentu itu akan tercapai sekian-sekian matlamat. Okey, macam dalam video Ustaz Muhaizat itu, jika dibaca Ar-Rashid 41 kali sambil pegang dahi baby ataupun anak, maka dapat menjadikan anak tu anak yang soleh, anak yang soleha. Sama juga baca nama Allah sekian-sekian kali, dapat sekian-sekian fadilat, dapat sekian-sekian keutamaan. Saya dulu ada satu buku yang saya beli, khasiat nama-nama Allah. Okey, nama ni kalau baca 100 kali dapat sekian-sekian. Nama yang ni baca 120 kali dapat sekian-sekian. Nama yang ni baca 60 kali dapat sekian-sekian fadilat. Sekian-sekian keutamaan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, nampaknya bukan orang Malaysia kot. Ya, di mana nama-nama Allah dibaca dalam jumlah yang tertentu, bilangan yang tentu disebut nama tu. Ulang Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Katakan 70 kali, maka anda akan menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Sebagai contoh. Okay? Ar-Razak, 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 Ar-Razak 144 kali, maka Allah akan melapangkan rezeki anda. Okay? Ini sebagai contoh tau. Jangan pergi amalkan pula. Sebagai contoh. Jadi, saya pun sendiri amalkannya. Dan petua ni masih hidup sampai sekarang. Sebab tu salah satunya petua yang Ustaz Muhaizat bagi, baca Ar-Rashid 41 kali di dahi anak. Moga-moga dengan itu dapat menjadikan anak itu anak yang soleh ya. Itu tapi sekarang ni ada dua persoalan kan. Tadi persoalan Ar-Rashid itu betul ke nama Allah. Okay, katakanlah tuan-tuan dah mengkaji dan ia memang betul nama Allah. Lalu apakah betul amalan membaca dengan jumlah tertentu 41 kali ke, 80 kali ke, 150 kali ke, 1000 kali ke? Sesuatu yang benar-benar ditunjuk
oleh Al-Quran dan Sunnah bahawa itulah amalan yang betul untuk mencapai tujuan kita beramal dengannya. Ya, baik dengan Ar-Rashid ke, Ar-Rahman ke, Ar-Rahim ke, Ar-Razzaq ke, Al-Hafiz ke. Apakah itu sesuatu yang ditunjuk oleh Al-Quran dan Sunnah? Saya dulu mengamalkannya dan alhamdulillah bila saya kaji, tak adalah benda ni bukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Nama-nama Allah itu memang daripada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengamalkannya dengan bilangan tertentu atas tujuan untuk mendapat sesuatu objektif tertentu tidak berasal daripada Al-Quran dan Sunnah. Alamak, selama ni aku dah buat apa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini amalan yang masyhur dan saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan juga mengkaji balik amalan ini. Sejauh mana ia berdasarkan Al-Quran? Sejauh mana ia merupakan amalan ataupun tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ia satu petua atau amalan yang hanya masyhur di kalangan kita atau memang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab kalau kita rujuk dalam Al-Quran, Al-Quran ada mengajar kita cara beramal dengan nama-nama Allah. Ada. Dan yang diajar oleh Al-Quran ialah kita berdoa dengan nama Allah. Dan kita gunakan nama Allah yang sesuai dengan konteks doanya tu. Apa dalilnya? Mari kita rujuk. Mari kita rujuk dalilnya. Okey, pertama surah Al-Isra. Surah ke-17 ayat 110. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Di mana Allah SWT berfirman. Okey. Sudah ada? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah berdoalah dengan nama Allah atau berdoalah dengan nama Ar-Rahman. Mana-mana nama yang kamu berdoa, sesungguhnya baginya, yakni bagi Allah, Al-Asma'ul Husna. Okey, jadilah ayat ini 17, surah ke-17 ayat 110, Allah SWT mengajar kita untuk berdoa dengan nama-nama Allah. Macam mana doa dengan nama Allah tu? Nanti kejap lagi saya bagi contoh ya. Ini ayat yang pertama. Dalil yang kedua lebih jelas lagi. Dalil kedua lebih jelas surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 ayat 180. Surah ke-7 ayat 180. Di mana Allah SWT berfirman. Sudah dapat ke ayat ni? Kita sama-sama baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya, bukan berzikir dengannya. Bukan berbilang-bilang, sebut ulang-ulang tu nama dia zikir kan? Bukan berzikir dengannya. Wazarul lazina, dan tinggalkanlah, palingkanlah orang-orang yang yulhidu fi asma'iha, yang menyimpang, yang menyalahgunakan dalam nama-nama Allah ini. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapat balasan tentang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan itu. Jadi ayat ini lagi spesifik, lagi tepat, lagi jelas, di mana Allah SWT menerangkan baginya lah Al-Asma'ul Husna yang kita sama-sama tahu. Maka berdoalah dengannya. Macam mana nak doa tu? Saya bagi contoh. Saya bagi contoh sekarang ini wabak COVID-19 macam ingat ada lah, tapi naik balik dengan varian baru Omicron apa semua tu kan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan selalu berdoa sejak daripada wabak ini muncul, lebih kurang Disember tahun 2019. Kemudian dia declare jadi wabak lebih kurang awal tahun 2020. Sampai sekarang selalu berdoa kan. Ke asyik komplain je, alah lockdown, apa nak buat kan. Ke selalu berdoa. Okey. Mari kita bagi contoh berdoa dengan nama-nama Allah dalam suasana COVID-19 ini ya. Kita berdoa sebagai contoh, Ya Allah, Ya Syafi, sembuhkanlah semua yang dijangkiti dengan COVID-19. Ya Allah, Ya Maha Penyembuh. Ya Allah, Ya Syafi, salah satu nama Allah. Sembuhkanlah semua. Jangan asyik hanya ke ahli keluarga anda saja. Kita doa kepada semua. Okay? Ya Allah, Ya Syafi, sembuhkanlah semua yang dijangkiti dengan COVID-19. Ya Allah, Ya Hafiz,
peliharalah diriku, ahli keluargaku dan semua daripada jangkitan COVID-19. Sebab Ya Hafiz tu yang memelihara, yang menjaga, yang melindung. Jadi kita berdoa dengan nama Allah tu agar Allah melindungi kita daripada COVID-19. Ya Allah, Ya Hafiz. Okay? Lindungilah diri saya, ahli keluarga saya dan semua daripada COVID-19. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Qahar, hapuskanlah COVID-19 ini. Makin bertambah kita kan. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Qahar, hapuskanlah COVID-19 ini. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, kembalikanlah kehidupan kami ini kepada sedia kala seperti normal pre-COVID-19. Ya Allah, Ya Razzaq, rezekilah diriku dan semua yang terjejas ekonomi mereka disebabkan oleh COVID-19 ini. Ini sebagai contoh. Jadi kita berdoa dan kita gunakan nama Allah yang ada kaitan dengan doa itu. Ada kaitan dengan doa itu ya. Saya ulangi. Ya Allah, Ya Syafi. Sembuhkanlah semua yang dijangkiti dengan COVID-19. Kita doa. Jangan hari-hari duk baca je. 4,000 new cases, 5,000 new cases. Ish, dia orang ni tak jaga SOP. Ish, tak. Kita doakan mereka. Ya Allah, Ya Hafiz, lindungilah diriku, ahli keluargaku dan semuanya daripada COVID-19. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Qahar. Nanti cuba cari ya apa maksud Jabbar, apa maksud Qahar. Hapuskanlah virus COVID-19 ini. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, kembalikanlah kehidupan kami ini seperti sedia kala, as per normal. Ya Allah, Ya Razzaq, rezekikanlah semua yang terjejas rezeki mereka disebabkan oleh wabak COVID-19 ini. Ini contoh berdoa dengan nama-nama Allah. Dia bukan saya ni sakit lah, ni hari ni demam-demam lah. Okeylah, buka buku petua, baca Ya Syafi 44 kali. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Dia bukan macam tu. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Lepas tu buka wallet. Alamak, mana pergi duit? Tak ada lah. Okey, pegang wallet. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq 62 kali. Dia bukan macam tu. Okey, itu cara yang salah beramal dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah seperti yang Allah sendiri sebut. Bukan petua saya tau. Ini Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. 2 ayat yang kita baca tadi. Ayat surah Al-Isra 110 dan yang lebih jelas surah Al-A'raf ayat 180. Secara jelas menyatakan maka berdoalah dengannya. Maka kita pilih nama yang sesuai dengan apa yang kita nak doakan itu. Maka kita pun berdoa dengannya. Macam mana nak tahu apa nama yang sesuai? Tu kena belajar tentang nama-nama Allah. Bukan belajar lagu. Bukan belajar petua-petua tu. Tak, kita belajar nama Allah tu apa maksudnya, apa ayat-ayat Quran yang sebut nama tu, apa ayat hadis-hadis yang sebut nama tu. Ringkasnya kita belajar tentang Al-Asma'ul Husna berdasarkan dalil. Okey, tuan-tuan dan puan, ayuh kita berubah. Ayuh kita melakukan anjakan paradigma. Kita ubah kita punya pandangan, kita punya praktik, kita punya amalan tentang nama-nama Allah ini daripada sekian-sekian bilangan kepada berdoa dengannya. Inilah cara yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah sambung lagi. Dan tinggalkan dan berpalinglah kepada orang-orang yang menyalahguna, yang menyimpang tentang nama-nama Allah ini. Bagi saya, termasuk salah satu bentuk salah guna ataupun penyimpangan nama Allah ialah yang amalan tu lah. Baca 60 kali untuk dapat ni, baca nama ni 50 kali dapat ni, baca nama ni 100 kali. Itu salah satu bentuk penyalahgunaan. Because you are making use the name of Allah for your own benefit. Kau ingat Allah ni kawan member kau ke nak sebut-sebut? Ingat apa? Isteri kat rumah ke? Sebut sekali, isteri tak dengar. Sebut tu nama 7 kali, isteri pun sahut. Macam tu ke? Tak. Itu contoh ya. Yang tonton ni semua isteri baik-baik kan? Okey. Jadi contoh, ini salah satu bentuk penyimpangan Al-Quran. Di mana Al-Quran, penyimpangan dalam nama Allah. Di mana Allah telah mengajar cara yang betul tentang nama Allah ni. Pertama, kita dapat mengenali Allah. Kedua, kita berdoa dengannya. Bukannya kita berzikir dengannya. Bukannya kita sebut. Nama Allah tu tak pernah sebut pun. Kecuali kalau kita nak sesuatu tujuan. Okey, jadi Allah kata tinggalkan. Dan tinggalkan wazarul lazina. Dan tinggalkan orang-orang yang, tinggalkan mereka tu.
tinggalkan mereka itu ya. Bukan saya suruh tinggalkan, tetapi ayat 180 surah Al-A'raf yang suruh meninggalkannya. Jadi tuan-tuan puan-puan, ayuh kita membetulkan. Saya sendiri, saya ulangi, saya sendiri dulu mengamalkannya. Ada buku khas. Bila saya ada sesuatu perkara nak doa ke apa ke, saya tak doa. Saya buka tengok intisari kandungannya, yang ini untuk apa, yang ini untuk apa. Oh, yang ni baca. Saya bacalah. 100 kali saya baca, 100 kali. Disuruh pegang, dia pegang, disuruh tiup, saya tiup. Saya pun buat dulu. Sampailah saya jumpa ayat Quran yang dua ni macam, wow. Yang kita sebut apa? Mind blowing. Ini yang mind blowing. Wow. This is totally different. Wow, ini sesuatu yang totally berbeza. Tapi yang saya amalkan selama ni, ayat Quran mana yang ajar? Hadis mana yang ajar? Yang sahih tak ada, yang hasan tak ada, yang dhaif ada. Ke tuan-tuan tahu? Ada hadis yang mengajar cara mengamalkan nama-nama Allah dengan bilangan-bilangan tertentu untuk mendapat fadilat-fadilat tertentu. Ini Allah yang sendiri. Allah pemilik nama tu, dan Allah sendiri yang cerita. Use His name to invoke Him. Allah pemilik nama-nama yang indah itu. Allah sendiri yang bagi tahu kita, gunakanlah nama-nama itu untuk berdoa kepadanya. Dan ini salah satu cara doa kita insya-Allah lebih tinggi kadar kemakbulannya. Kalau kita rujuk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada banyak doa-doa baginda di mana baginda menyebut nama-nama Allah. Beberapa contoh tentangnya ada saya bagi dalam buku saya, Soal Jawab Adab-adab Berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh Allah sendiri kata ya, wazarul lazina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah, berpalingkanlah daripada orang-orang yang menyalahguna nama-nama Allah ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu poin pertama yang saya nak highlight tentang membaca nama Allah berulang-ulang. Dan sekali lagi saya tekankan, ini bukan sekadar amalan ijazah yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat, tetapi meluas kepada banyak ustaz-ustaz lain, banyak ustazah-ustazah lain pun yang menyampaikannya, dan ia sesuatu yang sangat masyhur di Malaysia. Mungkin di tempat lain pun masyhur, tapi di Malaysia saya tahu sangat masyhur. Buka saja YouTube ke apa ke, memang ada petua-petua seperti ini, tapi ayuh kita tinggalkannya sebagaimana Allah suruh tinggalkan. Surah apa tadi? Surah Al-A'raf ayat 180. Kedua, okey setakat ni. Kedua, Ustaz Muhaizat mencadangkan bagi baby tu ke, anak tu ke, banyak makan tamar dan minum air zam-zam. Saya tertanya je. Tanya boleh tak tuan-tuan? Tanya je. Abu Jahal, Abu Lahab dulu makan durian dengan minum Coca-Cola ke? Jadi mereka ni tak menjadi orang yang beriman? Tanya je ya, okey. Kemudian Ustaz juga memberi petua yang ketiga. Petua ketiga ni lagi special. Anak tu dapat jadi wali Allah. Wow. Wali Allah bro. Okey. Baca surah sekian-sekian-sekian 100 kali kepada anak, dan anak dapat menjadi wali Allah. Tuan-tuan, ini satu lagi bentuk. Al-Quran ni Allah turunkan kepada kita sebagai apa? Okey. Kita baca surah Al-Baqarah awal kali kan, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Petunjuk ini is a manual, operation manual untuk kehidupan kita ni. SOP untuk kehidupan kita ni. Satu yang masyhur sekali lagi di kalangan masyarakat kita ni, Al-Quran ni dijadikan untuk petua sekian-sekian, untuk ditiup sana, tiup sini. Dan sekali lagi, apakah Nabi SAW menggunakan Al-Quran untuk tujuan itu? Apakah Nabi membaca kepada pakciknya yang baginda berdakwah untuk masuk Islam, tak mau masuk sampai meninggal dunia, sampai Nabi pun bersedih? Nabi tak baca ke ayat sekian-sekian, surah sekian-sekian, tiup? Tak baca ke? Kan? Ini yang pertama. Yang kedua, memang ada Al-Quran yang menyebut sebagai Al-Quran ni adalah syifa. Apa syifa? Penawar. Syifa ni maksudnya apa? Apakah ia penawar untuk penyakit fizikal atau penawar untuk penyakit hati? Tuan-tuan pernah kaji tak tafsir? Tak apalah mana-mana tafsir Ibn Katsir ke apa ke. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir ataupun ahli tafsir lain tentang maksud syifa di situ? Apakah penyakit fizikal atau penyakit hati? Al-Quran ini diturunkan untuk mengubati penyakit hati kita ni. Penyakit munafik, penyakit kekafiran, penyakit kemusyrikan, penyakit mulhid ataupun ateis.
dan penyakit-penyakit lain seperti cinta dunia, reda, mencari reda manusia bukan mencari reda Allah, tidak ada kesabaran, tidak ada tawakal. Itu perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh hati. Apakah Al-Quran ini juga diturunkan untuk mengubati penyakit-penyakit fizikal? Kalau ada contohnya daripada Nabi, kita amalkan. Seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada hadis yang sahih di mana sahabat membacakannya kepada orang yang disengat oleh kala jengking. Beliau baca-baca sehingga sembuh. Okey? Itu betul. Tapi dalam Musnad Ad-Darimi ada sebuah hadis, okey? Ada sebuah hadis yang menerangkan bahawa surah Al-Fatihah ini adalah ubat. Ada hadisnya itu ya. Tak silap saya darjatnya dhaif. Tetapi boleh diamalkan sebagai hadis fadail amal. Tapi ada hadisnya situ. Okay, jadi sekarang ini Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran. Okay, penjelas Quran berdasarkan ayat 44 surah An-Nahl, ayat 64 surah An-Nahl. Apakah Rasulullah ini menjelaskan bahawa para sahabat ini apabila sakit, baginda ziarah, baginda membaca ayat sekian-sekian? Atau baginda membaca ruqyah yang ringkas je? La ba'sa, suhur insya-Allah. Kemudian baginda menganjurkan ubat-ubat yang ada pada zaman itu. Kurma ke apa-apa lainnya yang sesuai pada zaman itu, habatus sauda ke. Tetapi Nabi baca tak sekian-sekian ayat, sekian-sekian ayat? Setahu saya tak ada kecuali surah Al-Fatihah itu. Kemudian yang lazim juga surah-surah pelindung, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tuan-tuan puan-puan, menjadikan Al-Quran ni sebagai satu ubatan, dia menjadi satu bisnes sekarang ini. Menjadi satu bisnes di mana orang mengambil kesempatan mendapat, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih serius, kadang-kadang orang tu sakit. Dia jumpa doktor. Doktor kata dah test apa semua, ada sakit sekian-sekian. Okey, cara rawatannya sekian-sekian. Dia tak mau. Dia nak cara rawatan Islam. Lalu dia pergi. Dan orang yang dia jumpa tu, baca ayat ni, baca ayat tu, baca ayat ni. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak sembuh dan penyakit semakin serius. Akhirnya dia kembali kepada doktor. Dan doktor pun marahlah juga. Bukanlah marah. Macam, aku dah cakap dan kau kan. Tapi penyakit dah menjadi lagi serius dan lagi susah untuk dirawat. Padahal daripada pengesanan awal, early detection, the chances of curing it is much higher. Pada saat dikesan pada awalnya tu, kemungkinan, dengan izin Allah, kemungkinan untuk dirawat dan disembuhkan itu lebih tinggi. Okey? Dan bila dia rawat Al-Quran tu tak berjaya, alamak, Al-Quran ni tak power. Macam mana ni? Dia mula mencari alternatif lain yang mungkin lagi power. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ni sebagai rawatan penyakit fizikal, ada saya bahas dengan lebih mendalam dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Saya nak sebut di sini panjang pula, lagi topik pula. Tapi sesuatu yang saya mahu tuan-tuan dan puan-puan fikirkan. Apakah Al-Quran ni Allah turun as a book of medicine, penyakit fizikal, atau as a guidance for us dalam kehidupan ini untuk mencari redha Allah, mentauhidkan Allah dan memasuki syurganya. Okey? Mana satu tujuan Al-Quran itu, ya tuan-tuan dan puan-puan? Dan jadi itulah 3 perkara. Jadi Ustaz Muhaizat memberi 3 petua. Ar-Rasyid 41 kali, bagi tamar dan air zam-zam, dan kemudiannya membaca, tak silap saya, Inna Anzalna 100 kali lah. Satu perkara lain yang saya nak highlight sebelum tutup video ni, panjang cerita dah pula. Kenapa masyarakat kita ni suka petua-petua ni? Dia punya demand, sebab kan tahu kan konsep supply and demand. Kalau tak ada demand, tak adalah supply. Tapi bila ada demand, muncullah ustaz-ustazah yang suka nak supply supaya mereka pun okey. Tapi masyarakat kita ni kenapa nak demand benda-benda macam ni? Kenapa ya? Sebab pada pandangan saya, minta maaf jika salah, masyarakat kita ni dia suka shortcut. Dia malas nak berusaha, dia suka nak shortcut. Okey, sebagai contoh, aku ni taklah baik sangat sebagai ayah, taklah baik sangat. Tapi kalau aku hantar anak aku ke Ma'had Tahfiz, dia pun hafal Quran, aku dapat syafaat. Dan dia dapat syafaat untuk 10 orang ahli keluarga dia. Boleh aku bawa yang lain-lain semua ni yang lebih kurang juga ni. Padahal hadis syafaat tu pun daif jiddan. Okay, sangat masyhur.
orang yang menghafal Quran dapat memberi syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Sejauh kajian saya, hadis itu sangat lemah. Tak boleh dibawa sekalipun untuk fadhil amal. Okey, tapi ini salah satu cara masyarakat kita, dia nak shortcutnya tu. Kan, samalah juga dalam soalan ni. Kenapa tidak bertanya apa petua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya saya dapat mendidik anak saya ini menjadi hamba Allah yang soleh ataupun solehah? Kenapa ustaz yang bertanya, walaupun orang tu bertanya, mungkin dia tak tahu, dia tanya apakah ijazah untuk amalan menjadikan anak soleh. Kenapa dia sendiri tidak mengajar berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat-ayat Quran? Kita ada nasihat Luqman kepada anaknya. Kenapa tidak dibacakan nasihat itu? Kenapa nak bagi petua-petua macam ni? Sebab anda ustaz, anda orang agama, you are supposed to be, or you claim to be, pewaris Nabi. Anda wahai ustaz, ustazah, anda sepatutnya menjadi pewaris para Nabi. Atau anda selalu mendakwa diri anda, ini cara umum ya, mendakwa diri anda pewaris para Nabi. Maka warisilah apa yang Nabi sampaikan. Warisilah apa yang Nabi ajarkan. Kenapa nak bawa ajaran-ajaran sendiri? Sebagai contoh dalam isu anak ni kan, ada hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang masyhur ya, Sahih Muslim, rujuk hadis nombor 2658. 2658 yang bermaksud setiap anak, baginda bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu dan bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti agama anak tu bergantung kepada ibu bapa yang mendidik, yang membesarkannya. Dan kalau ibu bapa tu hendak menjadikan dia seorang Muslim yang bagus, seorang Muslim yang solehah, ibu bapa tu yang have to work for it, yang kena berusaha mendidik anaknya tu. Bukan suruh tiup-tiup, bukan suruh pegang-pegang. Nabi SAW sendiri ada cucunya Hasan, Husain apa semua kan. Dan baginda mendidik mereka, meluangkan masa dengan mereka dan tak ada nak tiup-tiup pun. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, daripada nak ajar tiup tu, tiup ni, baca tu, baca ni, kenapa tak ajar doakan saja sambil you berusaha mendidik anak. Dan salah satu bentuk didikan anak yang terbaik ialah good example from his or her parent themselves. Salah satu cara didikan yang terbaik kepada anak-anak ialah contoh teladan yang baik daripada ibu bapa dia sendiri. Ibu bapa nak suruh anak tu solat right on time pada awal waktu, tapi ibu bapanya sendiri solat Zuhur pukul 4, solat Asar pukul 6.30. Macam mana kan? Okay, nak suruh anak rajin buat amalan sunat, ibu bapa dia pun tak pernah buat amalan sunat kecuali puasa 6 bulan Syawal kan. Jadi macam mana anak tu ni nak suruh anak rajin baca Quran? Mak bapak pun malas baca Al-Quran. Macam mana ni? Jadi antara bentuk didikan yang efektif kepada anak-anak ialah contoh teladan daripada ibu bapa tu sendiri. Okey, jadi ini antara maksudnya bahawa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu dan ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi atau nak menjadikan dia seorang Muslim yang bagus. Itu yang pertamanya. Yang kedua, kenapa tak diajar doa? Kanlah sambil berusaha kita doa. Dan doa ibu bapa kepada anaknya adalah salah satu doa yang makbul. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dengan darjat yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya 3 jenis doa yang dimakbulkan tanpa syak, tanpa ragu lagi, iaitu doa orang yang musafir. Saya sekarang musafir, alhamdulillah, ada di Auckland, New Zealand ya. Background ni bilik hotel saya, bukan background virtual ya. Orang yang musafir, orang yang dizalimi dan ibu bapa yang mendoakan anaknya. So kenapa wahai ustaz, wahai orang yang kita bagi amanah mengajar agama kepada kita, bacakanlah hadis ni supaya ibu bapa berdoa with the full from the bottom of their heart, daripada hati mereka sendiri tentang anak mereka tu, daripada tiup sana tiup sini dengan amalan-amalan yang kontradik dengan Al-Quran tu sendiri. Ini Nabi ajar. Dan orang awam mungkin tak tahu. Anda sebagai ustaz, anda sebagai ustazah, ajarlah benda ni. Tak payah saya ajar. Kalau tak ajar, terpaksa saya ajar. Tu yang orang ramai jadi tak berhati tu. Okey, jadi you do your job correctly. Ajar hadis Nabi ni. Ada banyak lagi hadis-hadis tentang pendidikan kepada anak. Saya baca 2 saja di sini ya. Tentang ibu bapa lah yang menjadikan anaknya tu agama apa. Dan kemudiannya doa. Dan doa ni angkat saja tangan kepada Allah dan doa.
kepada anak. Dalam apa jua bahasa, yang penting it is from the bottom of your heart. Dengan penuh hayatan, penuh kekhusyukan. Okey. Sebab saya kecewa ada, hairan ada, tertanya-tanya ada, kenapa para ustaz tak ajar benda ni? Kan? Okey, tadi tu Sunan Tirmizi hadis nombor 1905. Kita ni video dalil kan, tak cakap kosong. Okey. Sunan Tirmizi hadis 1905. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hentikan mentality shortcut. Mentality shortcut ni hentikan. Kita kena usaha. Nabi SAW sendiri dulu berusaha. Sambil berdoa. Kemudian bertawakal kepada Allah. Kita juga berusaha. Jangan nak ambil jalan pintas. Shortcut sana, shortcut sini, shortcut. Padahal shortcut itu dah tak apalah, banyak pula saya kritik ya. Jadi moga-moga bermanfaat ya. Jadi sedikit ulang kaji sebagai kesimpulan ya. Ar-Rasyid minta tuan-tuan puan-puan tolong kaji apakah ia benar salah satu nama Allah. Kedua, hentikan, tinggalkan, jauhilah amalan membaca nama-nama Allah dengan bilangan tertentu dengan tujuan untuk mendapat sesuatu matlamat tertentu. Sebaliknya, berdoalah dengan nama Allah. Pilihlah nama Allah yang sesuai dengan doa kita itu. Kalau tak tahu nama Allah itu, it is time for us to learn. Saya yang dah tua ni pun belajar. Tuan-tuan dan puan-puan ni mesti boleh lagi belajar. Ayuh kita belajar nama-nama Allah. Okay, ayuh kita belajar juga tentang sifat-sifat Allah. Okay, tapi dalam konteks ni, ayuh kita belajar nama-nama Allah. It is never too late. Nama-nama Allah tu banyak. Tidak terhad pada 99 saja. Okay, tapi at least kita belajar. Okay, satu poin penting. Bila saya kata Ar-Rasyid, bukan salah satu daripada nama Allah, bukan kerana ia tak termasuk dalam hadis yang dalam Sunan Tirmizi yang menyenaraikan 99 nama Allah. Hadis tersebut, pertama sekali dari sudut sanad diperbincangkan oleh para ahli hadis. Nombor dua, setahu saya jumhur ulama berkata, nama-nama Allah tidak terhad kepada 99 itu. Tidak terhad tu, tetapi ada lebih lagi asalkan ia disebut secara jelas, secara qat'i dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Okay? Yang penting dia. Okay, kemudiannya, sekali lagi tentang amalan baca surah tertentu, tiup sana, tiup sini. Saya ni pun orang duk tanya apa tak amalan untuk kalau tak dapat anak nak baca ayat apa sebagai petua. Kalau ada konflik suami isteri, apa ayatnya petua. Saya ni mempraktikkan poligami. Alhamdulillah, ada juga yang tanya, kamu amal ayat apa supaya boleh poligami? Tak ada amal apa-apa. Kita jujur, kita adil, kita berdoa kepada Allah. Itu rahsia poligami, bukan baca ayat-ayat tiup. Okay, jadi sekali lagi, hentikan, stop it. Sudah cukup. Sampai bila kita ni jadikan Al-Quran itu, satu, untuk orang mati baca surah Yasin. Nombor dua, tiup sana, tiup sini, tiup sana. Nombor tiga, hantaran perkahwinan. Tujuan utama Al-Quran itu diturunkan, tidak pula kita mempraktikkannya. Okay, tujuan utama. Apa tujuan utama? Jangan tanya. Kita kan tak tahu kot. Yang kita dah buat itu sesuatu yang disemak balik. Nak jadi hantaran kahwin, okey, tak apa. Asalkan dah kahwin tu baca. Yang tiup-tiup tu, okey. Tiup-tiup tu, saya ada bagi link buku saya, 90 pelajaran tentang bid'ah. Saya dah jelaskan panjang lebar tentang maksud syifa yang Allah sendiri sebut dalam Quran. Apakah ia penawar pada penyakit fizikal ataupun penawar kepada penyakit-penyakit yang dalam diri seseorang itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita mendidik anak kita dengan cara yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ada juga buku-buku yang menerangkannya berdasarkan ayat-ayat Quran, berdasarkan hadis-hadis. Ayat Quran pun sendiri ada. Kan nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman. Ayuh kita belajar, ayuh kita ubah kita punya cara beragama daripada petua-petua, daripada tiup-tiup, daripada shortcut-shortcut kepada apa yang betul-betul diajar oleh agama. Dan moga-moga juga Allah SWT menunjuk kepada kita ustaz-ustazah yang betul-betul mengajar kita agama sebagaimana agama itu sepatutnya diajar. Bukan berdasarkan petua-petua, ijazah-ijazah, tiup-tiup. Okey, banyak dah saya dah sebut ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.